Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat waktu duha minggu pertama masih setia bersama saya untuk kita mengupas keterangan-keterangan, maklumat penting daripada kitab Kashful Ghimmah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dah wafat 100 tahun yang lalu. Maka pagi yang berbahagia ini kita meneruskan bab keperitan, kesakitan menghadapi sakratul maut. Pagi ini kitab saya tertinggal. Kenapa? Jadual saya di Masjid Kota Iskandar dah penuh. Seorang imam dah naik pangkat. Jadi saya yang tak naik pangkat, tak dipindahkan, duduklah. Kalau saya naik pangkat kena pindah juga. Jadi imam sana dah tinggal 2 orang aja. Seorang tetap, seorang lagi imam tabungan. Kesian. Tak apa, insya-Allah saya ingat apa yang nak dibicarakan dalam faslun fi alami sakratil maut. Fasal pada membicarakan keperitan, kesakitan menghadapi sakratul maut, mabuk kematian. Kerana amat sakit sehinggakan hilang pertimbangan fikiran. Amat sakit dah nak kata hilang pertimbangan perasaan. Maka apabila hilang pertimbangan fikiran dan perasaan, kerana terlalu sakit menghadapi kematian, maka disebut sakratul maut. Mabuk menghadapi mati. Mabuk, orang mabuk dia tak dapat berfikir dan dia tak ada rasa. Dia tak memiliki fikiran dan perasaan. Jadi begitulah orang nak mati, dia dah tak mampu berfikir dan tak ada lagi apa-apa perasaan pada dirinya kerana terlalu sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 19 surah Qaf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Artinya telah datanglah mabuk kematian
dek kerana terlalu sakit menghadapi kematian, hilang fikiran dan perasaan. Itulah perkara yang benar, yang pasti dihadapi, ditempuhi oleh setiap manusia. Demikianlah, dek kerana terlalu sakit menahan kematian, terlalu sakit menghadapi kematian, ianya perkara yang kamu, wahai manusia, cuba melarikan diri daripada menghadapi kematian. Zalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu wa taala memperakukan, oleh kerana sakit sangat tu, kamu wahai manusia sentiasa cari jalan. Zalika ma kunta minhu tahid. Kamu wahai manusia sentiasa cari jalan untuk meloloskan diri daripada berhadapan dengan kematian. Dengan kata lain, tak ada siapa yang nak mati. Tak ada siapa yang nak mati. Mulut aja cakap, alah, aku ni mati. Tu tanda dia kecewa. Dia nak pangkat tak dapat, dia nak harta tak dapat, apa benda pun tak dapat. Maka dia beritahu dengan kawan-kawan dia, alah, aku pun nak mati. Tu cakap macam gitu tu kecewa sebenarnya. Pun begitu, Allah Subhanahu wa taala perakukan manusia takut mati. Kenapa manusia takut mati? Kerana semua manusia tahu betapa peritnya kematian. Kerana mati itu adalah pemisahan dua unsur yang berbeza. Roh dipisahkan dengan jasad. Setelah bersedaging, bersedarah dengan belitan urat saraf, bersekulit, bersedaging, bersedarah roh dan jasad ni, maka dalam tempoh masa 66 tahun dah disatukan roh dan jasad. 73 tahun, 80 tahun, 95 tahun nak dipisahkan dalam tempoh masa sebulan, seminggu, 3 hari, 2 hari, sehari. Itu ikut. Ada orang ambil masa 40 hari. Roh nak dipisahkan daripada jasad. Ada orang ambil masa 2 minggu. Ada orang ambil masa seminggu. Ada yang 3 hari. Ada yang sehari. Ada yang serta-merta. Yang disebut baghtah, mati terkejut, mati di tempat kejadian. Mautun baghtatun fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kami ambil nyawa mereka itu dalam keadaan terkejut, sedangkan mereka sama sekali tidak menyangka bahawa mereka akan menghadapi kematian. Baiklah, oleh kerana
Mati tak dapat lari daripada terlebih dahulu menjalani sakratul maut. Dengan kata lain, sebelum mati ada SOP dia. Apa SOP mati? Sebelum nak mati, kena dulu melalui sakratul maut. Sakaratul maut, mabuk untuk mati. Tak boleh elak daripada menghadapi mabuk untuk mati. Kenapa mabuk? Kerana terlalu sakitnya, peritnya. Roh nak dipisahkan daripada jasad menyebabkan kita ni mabuk, hilang pertimbangan akal, fikiran, hilang pertimbangan perasaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, maka menjelaskan ayat 19 surah Qaf, pengarang kitab Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani datangkan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini juga riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril bil hamma wa ta'un fa amsaktu al hamma bil Madinah wa arsaltu at-ta'un ila Syam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepada aku pada suatu hari. Aku terkejut kerana Jibril datang berjumpa dengan aku. Bersama-sama dengan Jibril itu dua penyakit. Yang pertama penyakit demam panas, yang kedua penyakit ta'un. Aku segera ambil penyakit demam panas, aku letakkan di Madinah. Aku lemparkan sejauh mungkin penyakit ta'un ke utara, ke negara Syam sana, agar umat aku selamat daripada penyakit yang paling sengsara, wabak penyakit yang disebut ta'un. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita ketahui janji Allah kepada hamba-hambanya. Apa janji Allah? Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ja'altu lil mauti ala ibadi ilalan wa asbaban." Aku jadikan kematian yang menimpa setiap hamba-hambaku itu dengan terlebih dahulu didatangkan pertama penyakit-penyakit sebagai punca kematian, dan yang kedua sebab-sebab yang menyebabkan kematian. Maka Allah berfirman dalam hadis Qudsi, umat akhir zaman dia takkan mati begitu. Dia mati ada punca kematian dan sebab-sebab kematian. Apa punca kematian? Penyakit. Apa sebab-sebab kematian? Accident or incident, kemalangan. Kita ni kalau tak mati akibat penyakit, kita ni mati akibat kemalangan. Dan malang tu hebatnya orang Melayu. Kata orang Melayu ni hebat, dia tak nak banyak cakap, nanti mengumpatlah. Dia cakap beberapa patah aja.
pepatah Melayu. Malang tak berbau. Kalau kemalangan tu boleh dihidu, senang kira bicara. Kemalangan itu tak mudah dihidu. Ya. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Sama ada kemalangan itu bentuk aksiden. Di luar jangkaan. Insiden. Yang manusia cuba elakkan tapi berlaku juga. Jadilah Perdana Menteri interim tak apa. 7 hari je jadilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, faham ke tidak aku kuliah apa ni? Jadi kita ni umat akhir zaman, kematian kita ni ada SOP. Ni saya bukan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham. Bukan, saya ni Ustaz Haji Hanafiah, Imam Rawatib Masjid Kota Iskandar. Masjid yang tak ada qaryah. Masjid itu macam musallah aja. Musallah surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat. Kalau Kota Iskandar banding dengan Taman Perling ni, taraf Taman Perling lebih tinggi tau. Dengar je, tak percaya tak apa. Kerana masjid tempat saya bertugas tu dia tak ada qaryah. Harapkan Bangladesh ramai dah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, dengarlah. Maka matinya kita ada di situ punca kematian dan sebab kematian. Sama ada punca kematian itu sakit pun perit juga menghadapi mati, ataupun sebab kematian itu aksiden pun perit juga menghadapi mati. Dengan kata lain, dalam apa keadaan pun, kalau kita mati kerana sengsara menghadapi penyakit, pun perit juga merasai mati. Roh dipisahkan daripada jasad. Habis yang mati aksiden tu, dia pun perit juga menghadapi mati. Roh nak dipisahkan daripada jasad. Tinggal lagi mata kasar kita tak dapat menyaksikan. Tapi kalau berlaku aksiden dekat depan sini lah, tuan-tuan tengok pump aksiden kan, tak ada binatang, aksiden kematian lah, tak ada binatang, anjing ke apa yang berani dekat. Memanglah jalan tu banyak, tak ada. Contohlah, kalau kita pergi kawasan tanah perkuburan, Batu 21 Kulai, kubur ayahanda saya, kubur ibunda saya di situ. Batu 21 Kulai. Sebelah tanah perkuburan tu car wash, tak kisah, depan tu kedai-kedai deretan. Nak nyatakan dekat sini, kalau gotong royong ke apa saya datang, puas saya cari ada tak anjing ke? Tak ada. Anjing pun tak nak mendekati kawasan perkuburan. Kenapa? Anjing dengar apa yang kita tak dengar. Anjing melihat apa yang kita tak melihat. Ya. Kucing dengar apa yang kita tak dengar. Kucing melihat apa yang kita tak melihat. Kita tak mendengar keperitan orang mati, tapi binatang mendengar keperitan, jeritan orang yang nak dipisahkan roh daripada jasad.
manusia tak dengar. Pun begitu, ada hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkebumian pada waktu malam, kecuali ada kes-kes tertentulah. Ada kes-kes tertentu terpaksa juga dikebumikan malam, dek kerana mayat tu tak boleh disimpan lama, akan mendatangkan mudarat, nak dikebumikan segera malam-malam lah. Pun begitu, Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, oleh kerana Rasulullah menegah makruh mengkebumikan jenazah di waktu malam. Sekarang dah ada perkhidmatan bomba spotlight. Bayar aje, pay and pay, PAP, bayar aje, nanti spotlight datang terang. Tak ada masalah lah kebumikan malam. Bukan soal spotlight, tapi Rasulullah melarang kebumikan malam. Rasulullah berbimbang-bimbang. Pepatah Melayu sebut, hebat orang Melayu ni, terlepas pandang. Selama ini takkan terpandang, tiba-tiba terlepas pandang. Nampak yang selama ni kita tak nampak. Faham tak? Terlepas dengar, selama ni takkan kedengaran, yang kedengaran suara Bilal melaungkan azan. Takkan kedengaran, tapi terlepas terlepas dengar, bunyi itu dengar. Tak nak ceritalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya begitu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nak sembahyangkan mayat, Rasulullah tutup di atas mayat itu kain yang orang Melayu guna kain batik lepas. Kain batik lepas tu kan panjang, tutup. Kan mayat tu telah dikapankan dengan sempurna. Dah lah. Tak. Dalam pada dikapankan dengan sempurna, apabila nak disembahyangkan mayat itu, afdal mayat itu disembahyangkan dalam keadaan diletakkan keranda. Maka mayat itu dinamakan janazah. Maka datanglah istilah solat janazah. Makna jenazah mayat yang telah dikapankan, diletakkan dalam usungan keranda, maka disebut janazah. Begitu juga mayat yang dah berkain kapan, maka Rasulullah nak solat, Rasulullah ambil kain tutup seluruh tubuh mayat, kalaupun mayat itu telah sempurna dikapankan. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ertinya mayat telah dikapankan dengan sempurna, tapi perlu lagi, bukan satu kewajipan, tapi diletak begitu. Sebab itu kebanyakan sembahyang jenazah tu dalam keranda, kita angkat letak. Kalau tak pun dalam atas usungan, dekat usungan tu nanti letak kain batik lepas, tutup hujung ke hujung. Tak letak tak masalah. Letak dapat pahala, tutup. Sunnah Rasulullah. Kenapa Rasulullah suruh tutup? Begitulah. Takut terlepas pandang, terlepas dengar. Perkara tak mustahil.
terlepas pandang, terlepas dengar. Apatah lagi ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut masakha, mim sin kha, berubah rupa ketika mati. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman maknanya menghampiri kiamat. Bukan berertinya ada benda tu lagi setahun 2 tahun, tak. Tanda-tanda akhir zaman, maskha, berubah rupa. Mayat tu berubah rupa. Itu hikmahnya. Ditakuti berubah rupa ketika disembahyangkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang Rasulullah letak penutup kain, kain yang menutup seluruh tubuh, ataupun diletakkan dalam usungan, juga disebut keranda, maka namanya janazah, tak lagi nama mayat, namanya janazah. Nanti nak dikebumikan baru dibuka keranda tu. Tapi nak buka keranda tu pun Rasulullah suruh Abu Hurairah ambil kain, tutup lubang kubur tu dengan kain. Maka disangka tutup kubur tu supaya tak panas. Orang yang nak masukkan mayat dekat liang lahat tu tak kepanasan. Tutup pakai payung je lah, payung Petronas, cantik sikit. Tutup tu bukan tujuan tak nak kena cahaya matahari. Tutup itu yang Rasulullah suruh berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, dikhawatiri terlepas pandang, terlepas dengar. Cerita-cerita dulu kan banyak. Cerita-cerita kini ada tak? Ada, cuma orang tak nak ceritalah. Macam mana? Saya yang diceritakan. Kerana yang menggali mayat tu kebanyakannya anak buah saya. Anak buah tu kerana dulu saya mengukur kiblat, pegawai mengukur kiblat. Jadi saya akan datang kubur-kubur ni untuk pemeriksaan, nak arah kiblat betul. Kenal lah semua penggali perkuburan, yang rajin, yang malas, yang jadi kontraktor, kenal sangatlah. Makan minum dengan diorang. Apabila diorang ni kena badi mayat, datang rumah. Apa tu badi mayat? Nantilah cerita akan datang. Kenapa pula? Yelah, dia yang nguruskan, terdengar juga, terpandang juga. Hidu jangan cakap. Ada seorang tu tah macam mana dia penat sangat kerana kubur Muhammadiyah ni, Mahmudiyah ni, begitu juga kubur Bukit Alif, dia orang kena buat satu hari 3 lubang spare. Ni kita kata penggali tanah perkuburan dibayar gaji oleh kerajaan negeri Johor, penjawab awan kan. Jadi diorang ni dalam SOP kerja dia, SKT dia, setiap hari kena gali 3 lubang spare. Walaupun 3 lubang tu dah disempurnakan, kena tetap juga buat spare. Takut-takut malam ada mayat masuk. 3 lubang ni wajib. Jadi penggali ada 6 orang, tukar-tukar lah shift. 3 orang lah. Jadi seorang kena gali. Dia galian pertama semua guna JCB kecil tu. Galian pertama, nanti lepas tu dia nak buat
Orang kata siku-siku yang cantik, lubang yang cantik itu dia sendirilah buat. Adalah kerja, kerajaan bayar gaji ikut PMR. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia orang ni kalau kena badi mayat datang rumah saya sampai sekarang. Nanti saya tanya, apa cerita-cerita? Daripada banyak cerita tak baik daripada cerita baik. Minggu lalu 3 orang pemandi jenazah Muar Tangkak datang jumpa saya. Jauh tu hospital Muar, hospital Tangkak. Tangkak ada hospital dia, Muar ada hospital sini. Bilal masjid datang, saya ajarkan buat mandian kerana dia kena badi mayat. Mungkin tuan-tuan tanya, mandikan mayat pun kena ke? Sebab itu sunat memandikan diri sendiri selepas memandikan mayat. Ada cerita dia lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, berbalik dalam membicarakan tentang keperitan mati. Peritnya mati itu. Sama ada mati itu dengan punca-punca kematian, penyakit, mati itu dengan sebab-sebab kematian, kemalangan yang diduga, kemalangan yang tak diduga, accident or incident. Jadi apa pun tak boleh elak daripada menghadapi sakratul maut. Mabuk kematian. Oleh itu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang sayang kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usahakan sebaik mungkin agar umatnya itu menghadapi seringan-ringan sakratul maut. Jangan kata seberat-berat, seringan-ringan sakratul maut, seringan-ringan mabuk kematian. Maka seringan-ringan menghadapi sakratul maut itu apabila mati itu dengan punca-punca kematian, iaitu sakit. Kalau sebut sakit, namanya pun sakit, memanglah sakit ini menyebabkan manusia sengsara, kesengsaraan. Istilah sengsara di sini azab, yang didoakan oleh baginda Ayub alaihi salam pada ayat 41 surah Sad. Anni massaniyasy syaitanu binusbin wa azab. Yang saya nak nyatakan di sini, baginda Ayub alaihissalam mohon kepada Allah, rayu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pelihara dirinya, lindungi dirinya daripada angkara-angkara kejahatan syaitan. Syaitan dia bawa penyakit, dia bawa punca-punca kematian penyakit, dan syaitan datangkan penyakit yang paling perit buat baginda Ayub alaihi salam, iaitu wabak penyakit. Kerana penyakit yang paling perit, penyakit yang mengakibatkan kesengsaraan, sengsara. Apa makna sengsara? Azab. Azab tu bahasa Arab, bahasa Melayunya sengsara. Azab, sengsara, biasanya kita guna sekali, azab dan sengsara. Wahal sengsara itulah azab, azab itulah sengsara. Kesengsaraan, keperitan yang bertambah, kepedihan yang bertambah,
bukan berkurangnya pedih. Rasa pedih tu semakin pedih. Rasa perit tu semakin perit. Rasa bisa tu semakin bisa. Bertambahnya perit, bisa. Maka disebut istilah Melayu sengsara. Dalam istilah Arab disebut azabun. Baik, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada kita, Rasulullah usahakan agar kita ni mati dengan seringan-ringan penyakit, supaya kita tak menghadapi sengsara, keperitan yang bertambah, bisa yang bertambah, pedih yang bertambah. Supaya kita ni mati dengan punca-punca kematian, penyakit, seringan-ringan penyakit. Oleh itu Jibril alaihissalam datang berjumpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dua penyakit. Seringan-ringan penyakit, demam panas, seperit-perit penyakit yang membawa kesengsaraan, wabak. Jadi paling ringan demam panas, paling berat wabak, juga disebut taun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaha ambil demam panas agar umatnya yang beriman mati dengan punca kematian demam panas. Demam panas, al-hama. Pun begitu, demam panas pun sakit juga. Apa makna demam panas? Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti dalam mengumpulkan hadis-hadis pilihannya dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, dah wafat 400 tahun yang lalu, dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, menyatakan demam panas ni kepanasan yang mengakibatkan kulit menghadapi bahang kepanasan, daging mengalami bahang kepanasan, hinggalah penamatnya tulang belulang pun mengalami kepanasan. Maka demam panas di sini demam panas yang mengakibatkan kulit, daging, tulang panas. Kalau tuan-tuan duduk rumah panas, pegang, oh panas kulit, tak mati lagi. Rasa kulit panas, daging panas, tak mati lagi. Tapi kalau panas sudah sampai ke tulang, bayarlah khairat kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasanya orang Melayu sebut sejuk sampai ke tulang. Kerana kalau panas sampai ke tulang, tuan-tuan dah tak boleh bercakap lagi. Kalau sejuk sampai ke tulang, masih boleh bercakap lagi. Panas dah sampai ke tulang, habis. Kenapa begitu? Itulah seringan-ringan penyakit dipanaskan kulit, daging, tulang untuk dipisahkan roh dengan jasad. Nak dipisahkan roh dengan jasad ni bukan perkara yang mudah. Jadi nak dipisahkan roh dengan jasad ni perlu pemanasan 3 tisu utama: kulit, daging, tulang.
panas ketiga-tiganya, maka roh akan keluar daripada jasad. Apabila roh dipisahkan daripada jasad, sahlah disebut sebagai mati. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kata Imam Al-Ghazali, lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Itu je. Nak cerita macam mana lagi? Lam yazuq lam yadri. Tak rasa maka tak tahu. Dah rasa maka tahu. 3 tahun lalu ada seorang ibu demam. Jadi anaknya tu kawan baik saya, baiklah dengan dia, kawan, minta tolong sangat. Mak dia ni demam panas. Saya kata, bukankah abang ipar kau tu doktor pakar dekat Hospital Puteri? Anak saudara engkau pun doktor pakar dekat HSA. Wah, 2 doktor pakar. Yelah, doktor-doktor lah. Ni nak minta si Hanafiah pula. Hanafiah imam aja. Masa saya bulan-bulan jadi imam, duduk kat pejabat mufti, tolonglah, dia kata sekejap aja tengokkan mak aje, sekejap aja. Yelah, boleh lah. Pergi rumah dia. Apa yang saya tahu, saya benarkan. Boleh aku pegang mak kau? Pegang tapak tangannya, perut jarinya. Boleh saya pegang tapak tangan, perut jari. Itu je. Tapak tangan, perut jari. Saya kata, berdasarkan kadar kepanasan ni, setakat kulit dengan daging je, moga-moga dipanjangkan usia umurnya. Itu je. Hidup 3 tahun. Anak dia doktor pakar, anak cucu pun doktor pakar. Saya kata, insya-Allah ni cara-cara macam gini macam panjang lagi. Kenapa? Dah 82 ni, dia kata. Oh, kau nak mati je supaya senang dapat agihan harta? Taklah, tengok caranya ni, panas ni ada lagi 3 tahun tak? Cucu dia doktor pakar tu tanya, ustaz nak tanya, macam mana ustaz boleh cakap macam gitu? Ramalan aja. Oh, ustaz ni ahli nujum ke? Tak, aku cuma meramalkan aja, cara-cara kita dapat begitulah. Dia nak tanya, apa simptom-simptomnya? Kau tanya aku simptom pun tak tahu. Aku tak belajar macam kau. Kau gaji besar, doktor pakar. Aku ni apalah, cara-cara akulah. Begitu. Yalah. Habis macam mana? Macam mana? Engkau kan doktor pakar, engkau masukkan air je dalam badan dia. Ustaz pun tahu masuk-masuk air. Yelah, yang aku tahu aku minum air. Engkau kan kalau pergi doktor kan, pergi hospital kan, dia tak gerti nak buat apa, dia masukkan air je. Itulah yang dia buat. Dia kata, ustaz perli saya. Aku tak perli engkau lah. Biasanya kan macam gitu, kalau pergi hospital tak gerti nak buat apa, dia masukkan air je. Dah lah. Kenapa ustaz? Bagi aku daripada masukkan air, baik minumkan air. Alhamdulillah, dia masukkan air sendiri kata. Baik 3 tahun. Dua bulan lalu sakit. Cukup 3 tahun. Sekali lagi dia ajak saya tengok mak. Kenapa? Sakit lah.
Ustaz ni, cuba kau tengok, cukup 3 tahun ni. Oh, cukup 3 tahun. Tarikh yang kau datang dulu sama dengan tarikh yang kau nak datang hari ni. Cukup 3 tahun. Oh, yalah. Perginya pegang tangan. Pegang. Saya pun beritahu. Ikut cara akulah, 7 hari lagi. 7 hari. Jangan ke mana-mana, beritahu anak cucu semua. Jangan ke mana-mana, 7 hari lagi. 7 hari lagi. Wah. Kali ni anak dia yang doktor pakar tu. Anak dia pun dah umur 60, tapi masih lagi doktor pakar. Pegang tangan saya. 7 hari lagi Ustaz. 7 hari. Kenapa? Ilmu kau macam mana? Engkau pakar apa? Dia kata dia pakar bius. Oh, pakar bius. Bius orang lah pandai. Ilmu kau macam mana? Tak tahu, dia kata. Kesian, gaji je besar. Rugi kerajaan bayar, aku cakap. Dah lah, aku cakap 7 hari yang ke mana-mana. Buat begini, buat begitu, buat begini, buat begitu. 3 hari kemudian, malam-malam dia WhatsApp saya, mak telah kembali ke rahmatullah. Dah kembali. Tak apalah. Dah ke Umi, saya tak ada kesempatan. Datanglah rumah dia sekejap. Dah ke Umi sehari lah datang rumah. Dia tanya, hari tu cakap 7 hari, kenapa 3 hari dah ambil dah? Benda kau ni, aku bukan tahu semua. Itu namanya ramalan. Agak tu. Cucu dia yang datang tu, perempuan tu, dia tanya-tanya pula. Kira tepat tu, dia kata 7 hari, 3 hari dah ada ambil. Nak belajar dengan ustaz? Tak payah. Oh, apa nak belajar-belajar? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu dia tanya, macam mana tahu? Hadis dah ada. Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun tulis, dia doktor, dia tulislah punca kematian mak dia tu demam panas. Senang aja. Demam panas. Aku cakap untung mak kau ni kuat ibadah. Tengok, Allah bagi dia seringan-ringan penyakit. Ringan lah tu, paling ringan. Maknanya itulah yang Rasulullah usahakan untuk umatnya. Seberat-berat penyakit ta'un, iaitu wabak. Wabak ni seberat-berat penyakit. Tinggal lagi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wat-ta'un syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa azabun alal kafirin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya wabak penyakit yang membunuh itu juga disebut ta'un. Ianya merupakan nilai istimewa kepada orang yang beriman yang terkorban akibat serangan wabak, yakni ta'un, iaitu mati syahid dan mendapat rahmat istimewa daripada Tuhannya, pengampunan dosa, berguguran dosa. Akan tetapi wabak penyakit yang membunuh yang juga disebut ta'un itu merupakan azab sengsara paling dahsyat dihadapi oleh golongan kafir. Maka apabila Rasulullah sebut sabdaan begitu, Abu Hurairah bertanya. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, kalaupun dinyatakan bahawa orang yang mati, si kafir yang mati akibat wabak penyakit ta'un tu menghadapi kesengsaraan yang paling dahsyat, seperit-perit, sebisa-bisa penyakit, sengsara kerana bertambah-tambah keperitan, bertambah-tambah
kepedihan. Tapi kami tak nampak pun menggelupar kematian. Ya, Rasulullah menyatakan kita tak nampak orang yang kena wabak penyakit ini menggelitik kesakitan, menggelupar kesakitan, dek kerana para malaikat telah memegang erat 360 tulang, 360 sendinya. Dia tak dapat nak menggelepar, dah tak dapat nak menggelitik kerana malaikat pegang erat. Tapi itulah siksaan pedih kesengsaraan apabila mati akibat wabak penyakit. Bagi orang yang beriman yang terkorban akibat wabak penyakit, dua nilai: syahid akhirat dan pengampunan dosa. Bagi si kafir, itulah dia siksaan paling pedih. Tanya Tuan Haji Kamarul, Amerika dah berapa terkorban? 180,000, 190,000. Yang dah mati 190,000. Ya Allah, nak nyatakan kepada tuan-tuan, taun kali ini, wabak kali ini membunuh ramai golongan kafir. Eropah, Amerika, Amerika Latin, ya Allah, golongan kafir ramai terkorban. Yang menghairankan, golongan-golongan berharta yang mati dulu. Negro tu tak mati-matilah, dalam kulit hitam, rambut kerinting. Tuan-tuan, kan hairan tu. Allah Maha berkuasa. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara yang tak diingini. Salah, silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.